Tengok baik-baik, itu pasport negara kita. Dan gadis ini pula ialah bintang K-pop. Ya, rakyat Malaysia yang jadi bintang K-pop dekat Korea. Dan gambar ini diambil dekat lapangan terbang antarabangsa Incheon ketika dia nak naik pesawat. Tapi ramai tak tahu macam mana negara kita boleh memiliki pasport yang paling kuat di dunia. Jawapannya satu, ya. Ranking pasport Malaysia melonjak ke ranking nombor 3 terkuat di dunia. Pasport antara paling powerful dekat dunia sekarang adalah pasport Malaysia. Siapa yang pegang pasport Malaysia? Is it third rank? Wait, it must be wrong. Passport power rank rank. number 3. 174. Malaysia! Ramai rakyat Malaysia memegang pasport tanpa benar-benar menyedari betapa bernilainya dokumen kecil berwarna merah itu. Bagi sesetengah orang, pasport hanyalah alat untuk melancong atau bekerja di luar negara. Namun hakikatnya, pasport ialah cerminan kepercayaan dunia terhadap sesebuah negara. Ia mencerminkan kestabilan politik, hubungan diplomatik, tahap keselamatan, ekonomi dan imej rakyat negara tersebut di mata antarabangsa. Apabila kita bercakap tentang kekuatan pasport Malaysia berbanding negara lain, sebenarnya kita sedang bercakap tentang kedudukan Malaysia dalam sistem global. Dalam senyap, pasport Malaysia telah lama menjadi antara yang paling dihormati di dunia, walaupun rakyatnya sendiri jarang membandingkan atau membanggakannya. Soalnya, sejauh mana kuat pasport Malaysia jika dibandingkan dengan negara-negara lain, dan apakah faktor yang menjadikannya begitu bernilai? Dekat belakang saya ni, satu awi comel. Amoy comel saya panggil. Cair saya tengok. Bukan apa. Bukan cair sebab wajah dia cantik. Wajah memang cantik. Tapi cair-cair. Dia flag pasport negara dia. Tengok baik-baik. Itu pasport negara kita. Dan gadis ini pula ialah bintang K-pop. Ya, rakyat Malaysia yang jadi bintang K-pop dekat Korea. Dan gambar ini diambil dekat lapangan terbang antarabangsa Incheon ketika dia nak naik pesawat. Tapi ramai tak tahu macam mana negara kita boleh memiliki pasport yang paling kuat di dunia. Jawapannya satu ialah pertama kerana adab kita sebagai rakyat Malaysia. Kebanyakan rakyat negara lain, diorang pergi masuk negara lain, diorang nak bekerja secara haram, diorang nak lari dari pelarian dan sebagainya. Akhirnya, ianya menimbulkan kerisauan kepada negara-negara lain untuk memberikan mereka ini masuk ke negara mereka tanpa visa. Tapi mana yang kita dapat? Rakyat Malaysia ini baik-baik semuanya. Kita kalau pergi negara, kita melancong, biasa kita akan pergi beli tiket pergi dan balik. Kita akan pergi untuk melancong, kita balik. Kita pergi untuk meniaga, kita balik. Kita pergi untuk belajar pun, kita balik sini. Jadi adab yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia inilah yang menyebabkan negara-negara luar tidaklah berasa risau dengan kemasukan rakyat Malaysia ke negara mereka. Sebab kita tak buat hal dekat negara orang. Kita balik, jadi kita boleh dapat kemasukan ke negara-negara ini tanpa visa. Dan kita kena tahu juga betapa canggihnya pasport dekat tangan Lin Ling ini. Ianya antara pasport yang tercanggih dekat dunia dan juga paling sukar dipalsukan dekat dunia. Kenapa saya cakap macam tu? Ianya dilengkapi dengan sistem biometrik, rekod digital dan standard keselamatan yang tinggi. Negara-negara lain yang tahu kalau bila mereka menerima pasport Malaysia, maka yang datang masuk ke dalam mereka itu pastinya orang yang betul. Sebab sangat sukar dipalsukan berbanding dengan negara seperti Pakistan, Iraq dan Indonesia yang memiliki rekod-rekod membawa pasport palsu masuk ke negara orang. Dan yang paling penting dekat sini ialah betapa sebenarnya negara kita bebas daripada ancaman lubuk pengganas. Kebanyakan pengganas diburu sehingga ke hudung cacing oleh pasukan polisi. Nampaknya bibit-bibit tu, maka pasukan khas akan terus menyerbu ke rumah markas terkeumpama dengannya berbanding dengan negara lain yang menjadi tempat pusat ternakan pengganas seperti Jemaah Islamiyah dan sebagainya. Jadi ini juga faktor yang menyebabkan kenapa rakyat negara kita boleh bebas masuk ke negara-negara lain kebanyakan di dunia tanpa visa. Saya kata pada saya, berbanggalah. Saya bangga jadi dalam Malaysia, tahu. Lagi-lagi kita sedang berada dalam bulan kemerdekaan. Pasport yang ada dekat tangan Lin Ling itu merupakan pasport lambang kebanggaan kita sebagai rakyat Malaysia. Pasport Malaysia secara konsisten berada dalam kelompok pasport terkuat di dunia, sering berada dalam kedudukan 10 hingga 15 teratas global. Ini bermaksud pemegang pasport
Malaysia boleh memasuki ratusan negara tanpa visa atau hanya memerlukan visa semasa ketibaan jika dibandingkan dengan banyak negara lain di Asia, Afrika atau Amerika Selatan. Kelebihan ini sangat ketara. Rakyat Malaysia boleh memasuki hampir seluruh Eropah Schengen, Jepun, Korea Selatan, United Kingdom, Australia, New Zealand serta kebanyakan negara Asia Tenggara tanpa visa. Hakikat ini menunjukkan tahap kepercayaan tinggi negara-negara lain terhadap rakyat Malaysia. Jika dibandingkan dengan negara jiran, pasport Malaysia sering berada di kedudukan hampir setara atau sedikit di bawah Singapura, tetapi jauh lebih kuat berbanding Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina dan kebanyakan negara Asia lain. Ini bermakna seorang rakyat Malaysia secara relatifnya menghadapi kurang sekatan perjalanan berbanding berjuta-juta manusia lain di dunia. Dalam konteks global, ramai penduduk dunia masih perlu memohon visa yang mahal melalui proses yang rumit, malah ada yang ditolak tanpa alasan jelas. Rakyat Malaysia, sebaliknya, sering hanya perlu membeli tiket penerbangan dan pasport sahaja. Kekuatan pasport ini tidak wujud secara kebetulan. Ia terhasil daripada kestabilan politik Malaysia yang relatif konsisten sejak merdeka. Walaupun melalui perubahan kerajaan dan cabaran dalaman, dunia melihat Malaysia sebagai negara yang tidak ekstrim, tidak agresif dan tidak terlibat dalam konflik bersenjata besar. Negara yang aman lebih mudah dipercayai dan rakyatnya tidak dianggap berisiko tinggi untuk menjadi pendatang, haram atau ancaman keselamatan. Inilah salah satu sebab utama pasport Malaysia dipandang baik. Selain itu, hubungan diplomatik Malaysia yang luas memainkan peranan besar. Malaysia mengekalkan hubungan baik dengan negara barat, Timur Tengah, Asia Timur dan negara membangun. Malaysia juga dikenali sebagai negara berkecuali, tidak terlalu condong kepada mana-mana kuasa besar. Pendekatan diplomasi yang sederhana ini menjadikan Malaysia diterima oleh pelbagai blok politik dunia berbanding negara yang terlibat dalam konflik geopolitik atau dikenakan sekatan antarabangsa. Pasport mereka biasanya lemah dan pergerakan rakyatnya terhad. Faktor ekonomi juga tidak boleh dinafikan. Malaysia dilihat sebagai negara berpendapatan sederhana tinggi dengan kadar kemiskinan yang terkawal. Ini memberi isyarat bahawa rakyat Malaysia tidak terdesak untuk berhijrah secara haram atau mencari perlindungan ekonomi di negara lain. Sebaliknya, pasport dari negara miskin sering disyaki kerana pemegangnya dianggap berpotensi untuk tinggal melebihi tempoh atau bekerja secara tidak sah. Persepsi ini, sama ada adil atau tidak, sangat mempengaruhi kekuatan pasport. Dari sudut keselamatan, sistem pasport Malaysia juga dianggap antara yang selamat dan moden. Penggunaan pasport biometrik mengurangkan risiko pemalsuan dan penyalahgunaan identiti. Negara lain lebih yakin menerima pemegang pasport Malaysia kerana kebarangkalian, penyalahgunaan dokumen adalah rendah. Ini berbeza dengan sesetengah negara yang mempunyai isu pemalsuan pasport, rasuah imigresen atau kawalan sempadan yang lemah, menyebabkan pasport mereka dipandang rendah. Namun jika dibandingkan dengan pasport paling kuat di dunia seperti Jepun, Singapura atau Jerman, pasport Malaysia masih mempunyai kekangan. Rakyat Malaysia masih memerlukan visa untuk memasuki Amerika Syarikat dan Kanada, sesuatu yang tidak diperlukan oleh pemegang pasport teratas dunia. Ini menunjukkan bahawa walaupun pasport Malaysia kuat, ia belum mencapai tahap elit global. Faktor keselamatan, dasar imigresen dan penilaian risiko negara maju masih menjadi halangan utama. Menariknya, kekuatan pasport Malaysia juga mencerminkan imej rakyatnya. Rakyat Malaysia secara umumnya dikenali sebagai pelancong yang berdisiplin, tidak mencetuskan masalah besar di luar negara dan jarang terlibat dalam aktiviti jenayah rentas sempadan. Tingkah laku rakyat di luar negara sebenarnya memberi kesan jangka panjang terhadap reputasi pasport. Negara yang rakyatnya sering melanggar undang-undang, imigresen akan melihat pasport mereka semakin lemah dari masa ke masa. Dalam perbandingan global, perlu disedari bahawa majoriti penduduk dunia memegang pasport yang jauh lebih lemah. Terdapat rakyat dari negara tertentu yang hampir tidak boleh ke mana-mana tanpa visa ketat. Bagi mereka, melancong ke luar negara adalah satu impian mahal dan sukar. Dalam konteks ini, pasport Malaysia adalah satu keistimewaan yang sering dipandang remeh oleh pemiliknya sendiri.
Ranking pasport Malaysia melonjak ke ranking nombor 3 terkuat di dunia. Pasport antara paling powerful dekat dunia sekarang adalah pasport Malaysia. Siapa yang pegang pasport Malaysia ni patut rasa berbangga. So, apakah benefit, apakah manfaat pasport kita kuat pada rakyat Malaysia kan? Manfaat dia, korang boleh keluar masuk 174 negara macam tu je. Beli tiket kapal terbang, book hotel, tak payah apply visa. Tak payah apply visa. 174 buah negara. Dan 174 buah negara ni dia termasuk visa free ataupun visa on arrival ataupun ETA lah kan. Tu semua tak kira. Bermaksud 2-3 hari sebelum pergi pun korang boleh isi borang online. Tutup. Okey, dah pergi. Macam tu je. Dekat immigration diorang, nampak je pasport Malaysia. Okey sir, welcome. So, macam mana Malaysia boleh naik ranking ni? Apakah yang mempengaruhi ranking Malaysia naik jadi nombor 3 daripada nombor 10 dalam Passport Index 2025 ni kan? So, ada beberapa benda yang kita belajar sikit boleh tahu apa yang mempengaruhi kenaikan ranking Malaysia yang begitu mendadak. Lebih kurang 7 anak tangga kan adalah nombor 1, kepercayaan global terhadap negara kita Malaysia dan pengiktirafan antarabangsa daripada segi keselamatan. So, indeks ni dinilai tahap keselamatan dan integriti dokumen perjalanan Malaysia lah kan. So, korang yang pegang pasport Malaysia ni kalau pergi luar negara, tolonglah jangan buat hal. Tolonglah jangan buat hal kan. Jaga nama baik. Kalau macam gini kita kan senang kan. Dan ini membuatkan kawan-kawan kita dekat Indonesia, Thailand sangat-sangat cemburu dengan orang Malaysia. Saya biasa kalau pergi media trip luar negara, pergi Europe, Itali ke kan, kita akan jumpa kawan-kawan media daripada Indonesia, Thailand, Korea. Indonesia dengan Thailand sangat-sangat jealous sebab Malaysia pergi sana main masuk je. Pergi negara-negara Europe ni main masuk je. Tak payah nak apply visa kan. Diorang kena tunggu berapa bulan sebelum approve ke tak approve. Macam tak begitu mudah kan. So bersyukur. Dan nombor 2, apa lagi yang mempengaruhi lonjakan ranking pasport Malaysia ni kan, adalah antaranya hubungan diplomatik iaitu kestabilan politik dekat dalam negara kita dan hubungan diplomatik yang kukuh lah di antara Malaysia dengan komuniti global. So itu antara 2 faktor yang membuatkan ranking pasport Malaysia begitu dipercayai seluruh dunia, naik kepada ranking nombor 3 daripada nombor 9-10 tahun lepas dan menjadi salah satu pasport paling powerful dekat dunia. So kalau Malaysia nombor 3 ranking kan, siapa negara yang nombor 2 dan nombor 1 kan? Only negara yang di atas lagi power daripada Malaysia adalah nombor 1 UAE, ranking nombor 2 Singapura dengan Sepanyol, dan top 3 ranking nombor 3 Malaysia yang berkongsi tempat dengan 15 buah negara Europe yang lain. Boleh pergi 174 buah negara tanpa visa, boleh pergi haji balik hari kan. Dan antara negara-negara yang satu level dengan pasport Malaysia ni antaranya adalah Germany, Denmark, Itali, Luxembourg, Netherlands, Finland, Norway, Portugal, Switzerland dan Korea Selatan. So pasport Malaysia dah terkategori dalam kategori negara-negara yang sangat-sangat dipercayai kat dunia tu. Jerman, Netherlands kan, Portugal, apa tu semua kan. So, Malaysia. Dan hanya negara-negara yang kita perlu visa kan yang tak termasuk dalam 174 buah negara kan. Satu dunia ni ada 195 buah negara termasuk Palestin. Kita recognize Palestin as negara. Antara negara yang tak termasuk dalam pasport Malaysia ni lebih-lebih kurang macam, ini korang tak payah tahulah kan. Macam Somalia, Cuba dan Korea Utara. Siapa nak pergi Korea Utara kan? So, bagi yang belum follow Terpaling Travel ni sebab musim cuti sekolah dah nak dekat kan. Saya akan ceritakan banyak lagi tips sharing yang bajet yang murah korang nak pergi ke mana. Dalam 174 buah negara ni kita boleh explore dengan bajet yang best. Saya akan ceritakan macam mana nak book flight, cari hotel kat mana yang selamat, bajet makan macam mana. Follow Terpaling Travel ni. United Arab Emirates. 179 country, 133 country free visa on arrival 45 dan required visa 19. Wow, nomor 2 Singapura. Gila Singapura. Spain nomor 3. Spain nomor 2 juga. Spain nomor 2. Nomor 3 Belgium, France, Sweden, Germany, Netherlands. Europe countries semua ni di sini. Kerajaan semuanya tu. Ya, betul. Portugal, Switzerland, Greece, Australia. Is it third rank? Wait, it must be wrong. Passport Power Rank number 3. 174. Malaysia! What?
the world. Is it real? Baru saja tadi saya bilang kerajaan. Betul kan? 174 poinnya dengan 128 negara visa free. Berapa? 120. 128 negara visa free, Mister. On arrival 46, required visa 24 countries. What on earth? The second, berarti di Southeast Asia, Mister, ada nomor satunya ada Singapore, nomor duanya juga adalah Malaysia. It's also happened in Asia. In Asia, is Singapore is the highest. Aku merinding. Malaysia is the second highest. Number In 2. the world, Singapore is number 2 and Malaysia is number 3. Number 3. Ini nggak ada lagi dong Asia lagi. Udah nggak ada Asia lagi itu nomor-nomor berikutnya. Coba kita lihat Indonesia. Hong Kong ini nomor 12. Ini Indonesia. Bismillah, Mister. Ya Allah, udahlah Mister. Ya tapi Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 54. The only one 54. Tapi bawahnya lihat Mister. Ntar dulu, aku deg-degan 54. Yaitu visa free 48. Malaysia 100. Maksud aku kenapa aku minta ke bawah? Kita disejajarkan dengan negara-negara seperti apa gitu loh Mister. Oh gitu. Ini Nauru, negara Oceania. Papua Nugini, Oceania, Suriname. Ya Allah, Maroko, Dominikan. Can you see? Oh, Right? It's a developing country. It's a developing country. Wow. Jadi jangan marah kalau misalkan Malaysia dibandingkan ke Indonesia bahwa Malaysia adalah negara maju. Betul. Kita masih developing. Betul. Kesimpulannya, paspor Malaysia bukan sekadar dokumen perjalanan, tetapi satu simbol kepercayaan dunia terhadap negara ini. Jika dibandingkan dengan kebanyakan negara lain, paspor Malaysia berada dalam kedudukan yang sangat baik dan memberi kebebasan bergerak yang luas kepada rakyatnya. Kekuatan ini lahir daripada kestabilan negara, hubungan diplomatik yang seimbang, imej rakyat yang positif serta sistem keselamatan yang dipercayai. Walaupun belum mencapai tahap paspor paling kuat di dunia, paspor Malaysia tetap menjadi antara yang paling bernilai secara global. Apa yang lebih penting, kekuatan paspor ini bukan sesuatu yang kekal. Ia boleh bertambah kuat atau menjadi lemah, bergantung kepada bagaimana negara diurus dan bagaimana rakyatnya bertindak. Setiap pemegang paspor Malaysia sebenarnya memikul tanggung jawab untuk menjaga reputasi negara di mata dunia. Apabila kita menghargai dan menjaga imej negara, paspor ini bukan sahaja kekal kuat, malah menjadi kebanggaan yang sebenar. Kadang-kadang, kita tidak sedar betapa bertuahnya kita, sehinggalah kita membandingkan diri dengan dunia yang lebih luas. Itulah cerita Malaysia untuk kali ini. Share dan subscribe TV Rosak Studio. Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jumpa lagi di video seterusnya.